daripada mata putih kepada mata hitam. Dia buat analogi lagi kepada kita. Orang yang jahil terlalu hampir dengan kekufuran berbanding dengan mata putih dengan mata hitam. Mata putih dengan mata hitam ni dekat dah, sebati lah kita kata duduk dalam satu mata. Tetapi orang yang jahil dalam bab agama lagi dekat dengan kekufuran berbanding dengan mata putih dengan mata hitam. Kufur dengan orang yang jahil itu lagi dekat. Islam. Maknanya kalau kita secara mudah, kalau kita katakan di sini bahasanya orang jahil itu memang kufur. Itulah sebenarnya. Orang yang jahil itu memang kufur. Bukan kata hampir dengan kufur, dan memang kufur. Kerana banyak amal ibadah yang dia buat itu bukan boleh mendekatkan diri dia kepada Allah, bahkan lagi jauh diri dia kepada Allah. Maka dikata orang, apa orang ilmu alim pada hakikatnya, maka dikata bermula alim pada hakikatnya, iaitulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kelakuan. Itulah orang yang alim. Ciri-ciri dia yang pertama, iaitulah orang yang takut kepada Allah setiap kelakuan. Semua di mana saja kita duduk, di mana saja kita berada, bila masa kita berada, semuanya ada kaitan dengan perbuatan. Maka orang yang alim, dia cukup takut dengan perbuatan. Memang perbuatan dia itu terseleweng daripada syariat Islam. Kemudian satu lagi, ciri-ciri lagi, iaitulah meninggalkan dunia. Disebut sini meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Dunia dia pegang, bukan dunia yang pegang dia. Kita kena faham. Dunia dia yang pegang, bukan dunia yang pegang dia. Yang kita bimbang, dunia pegang kita, bukan kita yang pegang dunia. Apabila dunia kontrol kita, itulah kita bimbang dengan dunia. Kalau aku begini, nak makan apa lagi? Kalau aku begini, nak hidup macam mana? Kalau begini, aku macam mana pun? Bimbang kepada dunia. Tapi kalau orang yang alim, dia pegang dunia, bukan dunia yang pegang. Apabila dia pegang dunia, dunia berada di tangan dia. Ikut suka hati dia nak letak kat mana dunia. Kalau ada pertemuan di antara agama dengan dunia, dia yang akan kontrol dunia. Dunia dulu sekejap, aku nak lihat apa beragama. Ini orang yang alim. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang alim juga, iaitulah dia tiada bimbang akan dunia. Tak bimbang. Gula naik, tak bimbang. Kan? Tu tak boleh hapus lagi, tak bimbang. Kan? Apa lagi? Minyak tak turun, tak bimbang. Yang dia lebih jauh lagi bimbang kehidupan dia pada hari akhirat. Bimbang kehidupan dia pada hari akhirat. Masalah nak turun minyak, itu keperluan dalam dunia semata-mata. Kenapa harga minyak naik? Kenapa harga barang naik? Sebab dia dikontrol oleh orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau dia dikontrol oleh orang yang takut kepada Allah, nak seleweng satu sen duit pun dia takut. Nak seleweng satu sen duit pun dia takut. Itu yang kadang-kadang ada soalan-soalan. Ini soalan-soalan yang kita katakan soalan kampung lah. Dia tanya, macam mana gula boleh naik sedangkan kita mengeluar gula juga? Macam mana harga minyak boleh naik sedangkan kita mengeluar minyak juga? Contohlah dia kata, kalaulah saya ni pembuat kerepek pisang, kerepek ubi di orang kampung, saya yang kontrol harga, bukan orang lain yang kontrolkan harga. Kalau ada orang lain buat kerepek juga, dia jual dengan harga RM7 1 kilo, saya buat kerepek juga, takkanlah saya nak jual dengan harga RM8. Bodoh saya, orang takkan beli kerepek saya, orang tak beli kerepek dia. Ini soal berbincang orang kampung lah, bukan ahli-ahli ekonomi lah kan. Dia kata, kalau nak saya nak bagi orang beli minyak saya tak akan jual. Cara orang nak bagi beli kepek saya tak akan jual dengan harga RM6. Saya akan jual dengan harga RM6. Confirm orang beli dengan harga saya. Benda sama.
Itu yang ketiga, itulah dia ada bimbang akan dunia. Yang dia bimbang, malaikat berbuat amal ibadah akan Allah. Itu yang dia bimbang. Kita bimbang kalau harga minyak turun, surau tak boleh datang juga, turun. Turun. Kos harga barang hidup kehidupan kita turun, tapi nak buat jamuan pun susah juga. Rugi. Dia bimbangnya, takut dia tidak boleh buat amal ibadah kepada Allah. Sekarang kita ada alasan, kenapa tak pergi surau? Saya minyak mahal, gaji aku tak naik lagi. Ada lagi alasan. Kalau minyak turun tak datang surau juga, nak buat alasan apa? Apa dia lebih bimbang tentang kehidupan pada hari akhirat. Saya pentingkan kata-kata tubuhnya sini. Dia boleh kata tentang pembangunan ini jangan usik. Mereka ada pembangunan, Thailand ada pembangunan. Nak kata bab masjid, Thailand pun ada masjid. Siapa pemerintah dia? Orang kafir. Singapura pun ada masjid. Siapa pemerintah dia? Orang kafir. London, pemerintah dia orang kafir. Ada masjid juga. Tapi itu yang saya kata, yang saya paling bimbang, ialah tentang agama Islam. Kerana agama Islam itu tak dapat dilaksanakan sekalipun pemerintahnya orang Islam. Kerana pemikiran orang Islam telah pun dipengaruhi oleh ideologi sekular ataupun ideologi yang panggil terkenal lima barat. Itu yang bimbang. Kita nak bawa manusia balik kepada Allah, bukan nak bawa manusia balik kepada pembangunan. Sebab masalah pembangunan ni ada masalah. Orang ada duit boleh buat pembangunan. Tapi pembangunan yang begitu hebat, kalau rakyat tak boleh nak merasa ni, apa faedah? Nak minum air teh RM2.5. Nanti orang kampung RM1 lagi. RM2.5 kat kampung RM1. Dia tak biasa keluar kan. Pergi wadah teh lah, kat apa dia tadi. Lepas tu cakap apa? Orang Kelantan dia sebut obat lilah. Aku tak kasi makan dah kedai tu. Maknanya orang kata tolak 3 dah. Aku tak nak dah pergi makan kedai. Sampai dah. Yang kita nak bawa balik manusia kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah secara hari akhirat. Ni hari ni kita nak bawa balik manusia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah zaman sekarang ni dengan melaksanakan apa yang Allah minta, tinggal apa yang Allah marah. Orang itu belum mati lagi, dia dah balik kepada Allah. Dia dah balik kepada Allah, tak mati lagi. Diri dia, jiwa dia tu dah balik kepada Allah. Hari akhirat, lagilah dia hampir kepada Allah. Tapi kalau dalam keadaan ni tak balik kepada Allah, hari akhirat macam mana nak balik kepada Allah? Hari akhirat macam mana nak balik kepada Allah? Kalau ayah kita duduk kat kampung ni, kita duduk kat KL ni, kita telefon kat ayah, kita marah ayah, kita tengking ayah, kita marah ayah, kita tak bagi duit kat ayah, apa macam-macam perkataan buruk kita bagi pada ayah mak ayah kita. Macam mana kalau kita balik ukur dengan ayah? Kalau ayah tu masih tua, dia bagi penyepak. Rugi lah, tak payah balik. Dalam telefon pun kau mencaci aku, dalam telefon pun kau menghina aku, nak balik jumpa dengan aku, tak payahlah, rugi lah. Aku tak datang langsung kepada kau, aku dapat makan juga. Aku pun dapat minum juga. Kau tak bagi duit pun aku makan. Bayangkan, orang yang hidup dalam dunia pada hari ini tak balik kepada Allah hari akhirat, macam mana dia nak balik? Dalam dunia ni pun dia tak habis dah apa yang Allah suruh, apa yang Allah haram. Dia buat apa yang Allah makan, dia tak balik apa yang Allah suruh. Nak balik bertemu dengan Allah pada hari akhirat, pada ada pemikiran kita, orang kata memang tak betul. Tapi kan hari ini dia dah balik kepada Allah, dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggal apa yang Allah mahu. Orang itu hampir dengan Allah. Hari akhirat lagi Allah hampir dengan Allah. Jadi orang yang hadir tidak berbimbang kepada dunia, mereka kepada amal ibadah.
banyak lagi soalan. InsyaAllah saya akan sambung pada kuliah akan datang. Jadi sekalian tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Bila-bila masa saja, di mana saja kita berada, kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Soalan. Kalau saya dapat jawab, saya dapat jawab. Kalau saya dapat jawab, okay. Jadi kembali kepada orang yang tadi. Kita buat amal ibadah, orang kata kita diam. Akhir sekali kita pun tak buat. Kita tanya dulu lah. Kita meninggal amal ibadah kerana orang dikatakan riya kita. Kita buat amal ibadah, orang yang kata kepada kita riya, itu cabaran. Cabaran kepada kita. Soal riya kita dengan Allah. Sebab itulah kalau ada orang bagi sumbangan, saya bagi sumbangan RM200 ikhlasnya, ikhlas. Dia semua mula ikhlas, dalam hati kita tahu. Okay? Dalam hati kita tahu. Sebab soal ikhlas kita dengan Allah. Soal ikhlas kita dengan Allah. Nak capai ke satu tahap ikhlas ni bukan satu perkara cukup mudah. Kalau orang yang betul, tidak betul-betul dengan Allah, nak capai satu tahap ikhlas ni kita buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kata riya apa? Kalau kita bersifat dia, kita cari ubat untuk hilangkan sifat dia. Jangan sampai kita tinggal untuk kita nak buat amal ibadah. Habis sekali kita adalah buat amal ibadah. Kalau buat amal ibadah pun nak riya juga, kita dah kalah dalam pertempuran dengan syaitan. Kita dah kalah. Oleh sebab itu, amal ibadah kita teruskan juga. Kita cari ubat untuk nak hilangkan sifat dia. Mungkin kita boleh cari alternatif. Kalau nampak ada orang ramai, kita nak semai ke depan, mungkin nampak dia. Kita cari tempat hujung belakang, tempat orang tak nampak. Untuk nak mengelak daripada dia. Pandai-pandailah kita mengatur strategi kita untuk nak melawan syaitan dan juga orang. Sepertinya kita jangan kalah dengan perubahan keadaan. Sebab kita tahu kita orang yang biasa, banyak dosa, banyak kesalahan dengan Allah. Nak mengelak daripada sifat dia bukan kita. Kita buat saja amal ibadah kepada Allah. Kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita sembahyang, kalau ada terbetik dalam hati kita masa kita sembahyang, nak tunjuk pada orang tersebut, kita istighfar kepada Allah. Dan sembahyang pun kita boleh istighfar dengan hati kita. Tengah-tengah duduk sujud, ingat dalam hati, aku sujud dari istighfar sebab ada ustaz sebelah. Sebab ada ustaz sebelah, istighfar kepada Allah SWT. Godak-godak syaitan. Allah pasal tadi, kalau kata dia pakai itu tapi hati dia baik, tapi kalau ikut hadis dia ceritakan akan lurus lisan seseorang dia lurus hati kan. takkan lurus lisan seorang boleh lurus hati. Dia macam Fetli mau dikabi lah, perbuatan itu dah tunduk putar di hati dia. Ada jawapan. Ustaz belakang ada jawapan. Kita kongsi-kongsi. Tidak tak betul disebabkan kerana hati tak betul. Dia Fetli mau dikabi lah, perbuatan dia, perkataan dia. Kalau lagi tak lurus perbuatan perkataan dia, hati dia lagi tak lurus. Dan hadis Nabi disebut dalam diri
Jadi orang yang tak pakai tudung, hati dia baik. Kalau orang yang pakai seluar pendek, hati dia baik. Maknanya kalau dia buat alasan begitu, maknanya hati dia pun tak baik, sebab dia merendahkan orang. Pakaian yang kita pakai paling kurang dia boleh mendekat kita untuk melakukan perkara itu. Kalau kita pakai kopiah, nak pergi ke tempat-tempat yang terlalu malu, sebab ada kopiah. Beza dengan songkok. Songkok boleh buat tarian sakit, tak masalah, tapi dosa. Tapi kalau pakai kopiah, pakai serban, lain berkat. Pakai kopiah, pakai serban, malu kita untuk nak buat perkara-perkara yang terlalu. Pakaian itu salah satu juga boleh kontrol kita daripada melakukan perkara yang pakaian kita pakai. Contoh, kalau saya pakai seluar jeans, pakai baju jeans yang ada tertulis Harley Davidson kat belakang kan, yang ada motor besar, ada gambar tengkorak. Saya pakai itu untuk aurat. Pakai itu untuk aurat. Kalau saya pergi duduk kat tempat yang tertidur, orang tak kata apa. Orang tak nampak, kalau orang tak kenal. Kalau tengok pada belakang, ini mama awak mana? Sebab dia sebut pakaian tu dah tentu aurat. Tapi perbuatan belum tentu lagi. Kalau saya pakai seluar jeans ketat dengan baju jeans apa semua, pakai cap pula apa semua, perbuatan saya mungkin dipengaruhi dengan pakaian. Mungkin dipengaruhi dengan pakaian. Tapi kalau kita pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang elok, dia akan boleh mempengaruhi perbuatan. Betul, anak-anak kita sendiri pun masa kecil pun kita pernah dah dedahkan mereka dengan pakaian yang elok. Yang kita beli baju yang ada gambar tengkorak, Iron Maiden, macam-macam, Ahok dulu, kapal dulu, dia benar-benar. Sebab apa? Dia boleh mempengaruhi peribadi, perwatakan orang yang memakai pakaian tersebut. Artis sendiri, kalau dulu dia sebagai seorang artis yang memakai pakaian-pakaian mendedahkan aurat, tapi dia berubah, dia pakai pakaian baik, bukan setakat perbuatan dia saja, bukan setakat pakaian saja berubah, bahkan perbuatan dia berubah. Perbuatan dia berubah. Sebab pakaian itu melambangkan juga sebagai ketakwaan. Itu yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran. Wa libasul taqwa zalika khair. Pakaian yang paling baik adalah pakaian yang melambangkan ketakwaan. Pakaian melambangkan ketakwaan. Kita sebagai orang beriman kena cari pakaian-pakaian yang boleh melambangkan ketakwaan. Title kita tu dah ada nampak di sini. Jadi orang-orang yang jahil ni dia akan tengok, pergi ke masjid, pergi surau, pakaian tu melambangkan itu. Orang surau tak pernah pun meletakkan, melabelkan dia sebagai ni surau. Siapa yang melabelkan dia? Orang yang tak pergi surau. Orang yang tak pergi surau, dia melabelkan, aku pergi surau. Bukan orang surau yang melabelkan dia, tapi orang yang tak pergi surau melabelkan dia. Orang tak pergi masjid, orang tak pergi surau, orang masjid pula melabelkan dia, aku pergi kedai kopi. Dia tentu semua berkaitan begitu. Jadi apabila hati itu baik, maka perbuatan dia baik. Perbuatan dia baik. Perbuatan dia baik sama ada perkataan dia, pakaian dia sendiri pun melambangkan kebaikan hati dia sendiri. Sebab itulah masa saya balik kat Kelantan itu ada ustaz dia ceramah dekat Pilihan Raya ni, sebab dia tengok orang malim ni, dia pun menyamar pakai kopiah juga. Ustaz tu kata apa? Dia kata kita dekat Pilihan Raya ni kita boleh kenal kopiah menyamar dengan kopiah yang tak menyamar. Sebab bila dia berdepan dengan parti Islam, dia pun nak tunjuk sebagai seorang Islam juga. Dia pakai jubah, pakai kopiah juga. Dia dapat kopiah macam ni, dia tak boleh nampak ke depan, orang boleh kenal. Kopiah menyamar dengan kopiah yang tak menyamar, boleh kenal. Kenapa? Dia pakai kopiah tu sekadar untuk nak meraihkan kepentingan satu, bukan atas dasar kerana syiar Islam itu sendiri, bukan atas dasar kerana